Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran sains tahun 4 dan 5. Tajuk yang kita nak belajar hari ini masih lagi dalam unit kemahiran saintifik iaitu inference. Pada minggu lepas, kita sudah belajar tentang pemerhatian. Kali ini kita akan mengenali inference. Inference biasa ditanyakan di dalam uji kaji selepas soalan pemerhatian diberikan. Inference adalah alasan atau sebab bagi sesuatu peristiwa yang dapat diperhatikan. Inference juga ialah sebab kenapa sesuatu itu terjadi berdasarkan apa yang dapat kita perhatikan. Oleh itu, bila kita mahu membuat inference, wajib kita buat pemerhatian dahulu. Barulah kita boleh buat inference dengan betul. Terdapat dua jenis inference. Yang pertama, inference jitu dan yang kedua adalah inference bebas. Inference jitu ini bermaksud hanya satu sahaja alasan yang boleh diterima. Manakala inference bebas bermaksud kita boleh beri lebih dari satu alasan yang logik dan saintifik. Dalam pembelajaran kita pada kali ini, Ustazah ada sebut beberapa pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni kita akan belajar pada minggu depan. Tapi untuk kamu lebih faham apa itu pemboleh ubah yang saya sebutkan dalam pembelajaran kita pada kali ini, jom kita lihat dengan secara ringkas ni lah apakah pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni ada tiga, iaitu yang dimalarkan, yang dimanipulasi dan yang bergerak balas. Yang dimalarkan ini adalah perkara yang dikekalkan atau sama saja sepanjang uji kaji. Maksudnya dia tak berubah semasa uji kaji dijalankan. Kalau yang dimanipulasi kita panggil sebagai PM adalah perkara yang sering diubah-ubah ataupun yang selalu berubah semasa uji kaji. Manakala pemboleh ubah bergerak balas kita panggil dia PB. So PB ni adalah hasil yang perlu kita catatkan daripada uji kaji yang kita lakukan. Inference jitu ataupun terkawal merujuk kepada penerangan ataupun sebab jelas yang telah ditetapkan dengan jawapan yang terhad. Jawapan bagi inference terkawal kita boleh rujuk kepada pemboleh ubah dimanipulasi. Contoh yang diberikan, gambar di atas menunjukkan seekor lembu yang diternak dalam tempoh 8 minggu. Seekor sahaja lembu yang digunakan di dalam eksperimen ini. So, lembu adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Manakala pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah minggu. Pemboleh ubah yang bergerak balas pula adalah keadaan lembu daripada minggu pertama sehingga minggu ke-8. Pemerhatian yang kita boleh buat berdasarkan mata kita nampak lembu itu lebih besar berbanding minggu pertama. Okay, inference. Kenapa kita kata lembu itu lebih besar berbanding minggu pertama? Jawapan inference mestilah berdasarkan situasi yang dia bagi. Situasi yang dia beri, lembu ini diternak oleh manusia. Kenapa lembu itu makin gemuk, makin besar selepas diternak oleh manusia selama 8 minggu? Mungkin kerana lembu itu mendapat makanan yang berkualiti berbanding sebelumnya. Sebelum ni mungkin dilepaskan, dia tak dapat makanan berkualiti. Ataupun kandang lebih bersih. Sebelum ni lembu ni berkeliaran, dia tak ada tempat tinggal. Sekarang bila dah diternak, dia dah ada kandang lebih bersih sebab tu dia lebih gemuk. Ataupun mungkin dia mendapat rawatan penyakit yang lebih baik berbanding sebelumnya. Jawapan yang salah, murid-murid biasa beri lembu itu telah berpindah habitat ke tempat yang lebih baik. Itu jawapan yang salah kerana lembu ini diternak. Dia tidak berkeliaran di luar dan tidak boleh berpindah habitat. Itu jawapan yang salah. Oleh itu, murid perlu ingat pemboleh ubah dimanipulasi ataupun inference merupakan penerangan punca sebab terjadinya perubahan dalam pemboleh ubah yang bergerak balas ataupun pemerhatian. Inference bebas ataupun tidak terkawal merujuk kepada penerangan sebab alasan yang logik diperoleh daripada pengetahuan sedia ada, pengalaman lalu atau pembacaan.
biasanya mempunyai lebih daripada satu jawapan. Untuk inference ini, kita tidak terikat dengan situasi yang diberikan. Contohnya, diberi dua ekor lembu, satu lembu A manakala satu lagi lembu B. Pemerhatian yang kita boleh lihat, kita boleh buat yang mata kita nampak lembu A ni dia lebih kecil daripada lembu B. Manakala lembu B lebih besar daripada lembu A. Nyatakan satu inference berdasarkan pemerhatian. Okay, kenapa kita kata lembu A ni lebih kecil daripada lembu B? Kenapa? Kita fikir logik. Kita lihat pengalaman kita dan pembacaan yang sedia ada. Kenapa agaknya lembu ini lebih gemuk berbanding lembu A? Okay, mungkin lembu A tidak mendapat makanan yang mencukupi berbanding lembu B. Ataupun lembu A mempunyai baka yang kecil berbanding lembu B. Ataupun lembu A berpenyakit berbanding lembu B. Jadi jawapan inference kita boleh beri lebih daripada satu jawapan. Faham? Inference perbandingan. Ada inference yang perlu dibuat dalam bentuk perbandingan. Perbandingan itu mesti dinyatakan dalam jawapan. Okay, cara menjawab dia, yang pertama, kenal pasti jenis inference sama ada jitu ataupun bebas. Lepas kita kenal pasti, kita tuliskan pemerhatian. Kita perlu jawab pemerhatian disertakan sekali dengan alasan. Kemudian, last one, jangan lupa kata hubung kerana. Contoh jawapan, pokok X mati kerana tidak mendapat air. Okay, pokok X mati adalah pemerhatian, kerana adalah kata hubung, tidak mendapat air adalah inference ataupun sebab. Okey, contoh soalan inference perbandingan. Kita lihat situasi ini. Pernyataan yang diberikan, ikan peliharaan Pak Zakuan lebih besar saiznya daripada ikan peliharaan Pak Aiman. Ini ikan Pak Zakuan, ini ikan Pak Aiman. Jadi dia tanya, nyatakan inference berdasarkan penyiasatan ini. Jawapan yang salah yang murid selalu beri, ikan peliharaan Pak Zakuan lebih besar saiznya kerana, betul, diberikan makanan yang berkualiti. Okay, jawapan ini pun betul. Tapi disebabkan dia tak buat perbandingan, jawapan itu jadi salah. Jawapan yang sebetulnya ialah ikan peliharaan Pak Zakuan lebih besar kerana diberikan makanan yang berkualiti berbanding ikan peliharaan Pak Aiman. Okay, rujuk situasi ini dia ada mention kan, ada cakap yang ikan peliharaan Pak Zakuan lebih besar saiznya daripada ikan peliharaan Pak Aiman. Jadi kita kena tulis balik perbandingan yang diberikan itu dalam jawapan kita. Kalau kita tak tulis, jawapan kita itu tidak lengkap dan berkemungkinan akan salah. Contoh yang kedua. Baik. Di dalam satu penyiasatan mengenai pertumbuhan mikroorganisma, Siti mendapati roti yang dititiskan air akan berkulat selepas 3 hari berbanding dengan roti yang tidak dititiskan air. Baik, roti adalah makanan. So, makanan ni bila kita titiskan air, dia akan berkulat kerana kehadiran sejenis mikroorganisma yang kita namakan sebagai kulat ataupun bumi. Jadi selepas 3 hari kita akan lihat roti akan berkulat. Okay, tompok-tompok hitam ini menandakan kulat pada roti. Jadi ini adalah salah satu contoh inference G2. Kenapa inference G2? Sebab dia dah bagi roti ini dititiskan dengan air. Jawapan kita terhad. Jawapan kita mestilah berdasarkan air. Okay, air merujuk kepada kelembapan. Bila lembap, kulat boleh tumbuh. Okay, jawapan yang salah yang selalu murid bagi, contohnya roti yang dititiskan air ditumbuhi kulat kerana keadaan roti yang sesuai. Okay. Jawapan ini adalah jawapan yang sangat umum dan tidak mewakili apa-apa jawapan berdasarkan situasi yang diberikan. Jawapan yang sebetulnya adalah roti yang dititiskan air ditumbuhi kulat kerana keadaan lembap membolehkan kulat tumbuh. Maksudnya jawapan ini lebih
terarah ataupun lebih spesifik. Faham tak murid-murid? Sila buka latihan dalam modul dan kamu akan jumpa soalan ini. Okay, soalan ini dia nak dua inference untuk menerangkan kenapa bilangan spesies haiwan yang pupus pada tahun 2000 adalah paling tinggi. Jom kita tengok carta bar. Okay, carta bar yang dia berikan, kita tengok kepupusan haiwan semakin meningkat daripada tahun 1800 hingga tahun 2000. Dia nak kamu bagi inference kenapa agak-agaknya pada tahun 2000 ni paling banyak haiwan yang pupus. Jawapan yang betul sepatutnya adalah kerana habitatnya dimusnahkan, kerana tiada sumber makanan ataupun kerana diburu secara besar-besaran. Ini jawapan yang betul. Jawapan yang salah yang biasa pelajar beri adalah kerana air sungai tercemar. Memanglah air ni keperluan haiwan, tapi kita kena fokus kepada hutan, bukan sungai. Ataupun kerana tidak diberi makanan yang mencukupi. Yang ini memang total wrong, memang salah betul lah. Sebab haiwan ini berada di hutan, bukan berada di rumah. Ataupun bukannya haiwan yang dipelihara. Boleh? Murid-murid boleh teruskan membuat soalan modul yang lain. Dan kalau murid-murid nak merujuk, bolehlah lihat pada rujukan yang Ustazah berikan. Dan jika ada apa-apa masalah, murid-murid boleh PM Ustazah dan kita akan bincangkan sama-sama soalan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.